Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan agung yang kita cintai, yang kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Untuk memberkati majlis kuliah kita pada hari ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Beri saya masa sekejap untuk saya share juga link ni di FB. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Dah setahun tak jumpa ni. Kan? Kita jumpa tahun lepas, betul kan? Jadi tahun ni baru jumpa balik. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat menyambut tahun baru 2020. Sebenarnya mungkin kita tak jumpa lebih kurang dekat 2 bulan juga saya rasa. Ataupun 2 bulan, Masya Allah, lebih kurang begitulah. Alhamdulillah, saya mohon maaf di atas ketidakmampu untuk hadir sebelum ini. Semua sehat walafiat insya-Allah. Semua dengan semangat yang baru insya-Allah. Ada perancangan-perancangan yang baru, ada target-target yang baru dan sebagainya. Dan mudah-mudahan target yang paling utama antaranya adalah kita nak jadi hamba Allah yang lebih baik. Kita nak jadi isteri yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Kita nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik. Lalu kita muhasabah pada tahun-tahun yang selepas, yang sebelum-sebelum ini. Masya Allah, walaupun ada orang kata, Ustazah, kita ni kan tahun hijrah, kenapa nak sambut tahun baru? Tapi begitulah rutin kita dah terikut dan disusun. Apa pun. Dalam bab urusan harian, bab persekolahan, bab apa-apa, memang kita disusun, memang kita mengikut
jadual Masihi ataupun tarikh Masihi dan sebagainya. Jadi ia bukanlah satu perkara yang perlu kita bahaskan sehingga kan menjadi salah bila kita kata nak mula azam tahun baru. Kita nak sebut dekat FB pun takut kena kecam. Apa tahun baru? Kita ni kan tahun hijrah. Ya, betul. Jadi 2 tahun kita boleh je nak tanam azam. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah tajuk yang kita pilih pada tengah hari yang barakah ini iaitu sepatah kata yang mencemar lautan. Dan kita masih lagi membaca kitab kita ini iaitu Penawar Hati Himpunan Hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-25, muka surat 71. Tajuknya ialah sepatah kata yang mencemar lautan. Sama-sama ya kita baca hadis ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sikit ya. Muslimat sekalian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyata kaza wa kaza. Qala ba'du ruwah ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Qalat wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kaza wa kaza. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagimu Safiyah itu begini-begini. Berkata setengah daripada perawi hadis yang dimaksudkan oleh Aisyah bahawa Safiyah itu orang yang pendek ataupun rendah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah menuturkan satu kalimah yang jikalau dicampurkan dengan air lautan, nescaya kalimah itu akan membusukkannya. Dan berkata pula Aisyah radhiyallahu anha, pernah aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal seseorang, lalu beliau bersabda, aku tidak mahu menceritakan hal seseorang walaupun akan diberikan kepadaku begini-begini. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, alhamdulillah. Cuba kita lihat kembali hadis yang baru kita bacakan. Ada beberapa faedah ataupun manfaat ataupun muhasabah yang patut kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, Safiyah mengucapkan satu kalimah kepada, Aisyah mengucapkan kalimah menggambarkan tentang peribadi Safiyah. Dan apa yang pernah saya bacakan dalam kitab yang lain, ketika ini timbul rasa cemburu Aisyah terhadap Safiyah. Dikatakan Safiyah ini di antara isteri Nabi yang sangat cantik. Dan timbul juga rasa cemburu, itu normal. Sifat cemburu seorang wanita, seorang isteri adalah fitrah. Dan Rasulullah tidak pernah menafikan sifat cemburu seorang isteri. Rasulullah meraihkan. Rasulullah biasanya akan memujuk. Rasulullah tidak pernah berkata buang rasa cemburu tu. Ataupun kamu ni, kalau wanita yang beriman tak patut ada rasa cemburu dan sebagainya. Sedangkan cemburu itu satu fitrah, ia hanya perlu diuruskan, bukannya dibuang atau dinafikan. Kadang-kadang kita ada cemburu pada suami kan. Kalaulah suami tu tak faham, dia akan gunakan perkataan, tua-tua macam ni nak cemburu lagi. Macam tu. Masya Allah. Kadang-kadang cemburu itulah yang mengikat kasih sayang. Kita rasa kita ini dihargai, kita ini penting dan sebagainya. Subhanallah. Maka itu normal. Bukannya bila kita lihat cemburu isi-isi Nabi ini satu perkara yang negatif. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah menguruskan cemburu para isteri. Pernah kan ada salah seorang isteri Nabi menghantar makanan ketika itu di hadapan sahabat-sahabat Nabi di rumah Aisyah. Apa yang Aisyah buat? Aisyah tepis bekas makanan tu, jatuh sampai pecah.
sampai pecah. Begitu sekali. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bukan pergi tengking Aisyah. Wahai Aisyah, kenapa kamu buat begini depan sahabat-sahabat Nabi? Kenapa kamu tunjuk perangai macam ni sekian-sekian? Cuma Rasulullah kutip balik bekas tersebut, pinggan yang pecah itu. Kemudian Rasulullah berkata pada sahabat-sahabat yang melihat, ibu kamu sedang cemburu. Masya Allah, baiknya Rasulullah jaga air muka Sayyidatina Aisyah. Ibu kamu sedang cemburu. Maksudnya ada istilah yang main hantar makanan ni. Kemudian apa yang Rasulullah minta Aisyah? Rasulullah kata, wahai Aisyah, ambilkan pinggan yang dah pecah ini dan gantikanlah dengan pinggan yang di dalam rumah tu. Maksudnya ambil yang pecah, yang rosak ni kamu yang rosakkan. Kembalikan pinggan yang elok, yang tidak pecah, dan kembalikan, maksudnya letak juga hidangan bersama dengannya. Rasul hanya menuntun dan Rasul meraihkan, dan Rasul bukanlah marah ataupun tengking dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi dalam hadis yang kita nak bacakan ini, bagaimana apabila Sayyidatina Aisyah menunjuk kecemburuan terhadap Safiyah, kemudian Aisyah menuturkan satu perkataan, ya Rasul, cukuplah bagimu Safiyah yang pendek, yang rendah tu. Dan memang Safiyah ni rendah, dari segi postur badan dia tu rendah dan pendek. Kemudian apa Rasulullah tegur kepada Aisyah? Wahai Aisyah, sekiranya engkau telah menuturkan satu kalimah yang jikalau dicampur dengan air lautan, nescaya kalimah itu akan membusukkannya. Masya Allah. Aisyah bukannya menyebutkan perkataan yang terlalu keji ataupun terut, maki hamun dan sebagainya. Hanya sebut pendek. Kita ni kadang-kadang sebut pendek ni biasalah kan. Siti mana yang ketok-ketok tu? Oh, Siti tu. Siti mana yang pendek tu lah. Oh, ada dua kan. Siti panjang ke Siti pendek? Siti pendek. Contoh kan. Minta maaf lah yang nama Siti bukan nama sebenar ya. Jadi dia ada dua, di sana ada dua pembahagian lah. Ada orang, dia memang memperkenalkan diri dia dengan gelaran tu. Dan dia tak kisah. Bahkan dia sendiri kata, saya lah Siti pendek tu seorang lagi Siti panjang. Contoh. Maksudnya gelaran ataupun pengenalan diri itu tentang tubuh badannya tu bukan satu aib. Tapi untuk mudah dikenali. Ali mana? Ali yang tempang tu lah. Dia pun memang senang untuk dikenali begitu. Saya lah Ali tempang yang orang sebut-sebut tu. Saya lah Joyah Jongang tu. Contoh lah ya. Jadi nak sebutnya, subhanallah, ada ketikanya panggilan ataupun gelaran-gelaran yang berdasarkan fizikal itu bagi setengah orang tidak ada masalah. Bahkan dia sendiri suka address diri dia begitu. Tapi kalaulah tidak disukai, tidak digemari, memang sensitif, tak boleh orang sebut begitu. Siti mana yang hitam manis tu, dia memang tak suka. Dia sedang berusaha untuk memutihkan kulitnya. Contohnya lah, yang mana yang lebar-lebar tu, itu orang perempuan lagi tak suka. Yang comel-comel, jangan sebut comel, cakap je nak cakap gemuk. Contoh kan. Tapi cover-cover. Jadi ada orang sebut comel-comel pun tak suka. Apa maksud kamu sebut comel? Jadi tak payahlah nak sandarkan saya dengan begitu begini contohnya. Subhanallah. Kita nak teruskan bercakap memang boleh. Tapi sebab kuat. Ataupun boleh off sekejap. Subhanallah, alhamdulillah. InsyaAllah para muslimat sekalian, kita cubalah beramal dengan istiqamah bacaan doa selepas azan. Kerana di sana memang ada hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Barang siapa setelah azan lalu membaca doa yang biasa yang kita bacakan tu. Sebenarnya ada beberapa wasilah doa tu. Doa yang kita biasa baca tu agak panjang daripada beberapa hadis. Ia lebih pendek daripada yang kita biasa baca. Tapi tak apa, boleh je teruskan baca doa yang biasa kita hafal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqam mahmud allazi wa'antah innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah azan dengan doa yang disebutkan, maka dia berhak mendapat syafaatku. Dia berhak mendapat syafaatku di pada mahsyar kelak.
Jadi itu di antara hadis yang sahih tentang bagaimana kita nak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bukan mudah ya, syafaat Nabi ni adalah syafaatul kubra, iaitu syafaat yang paling utama, yang paling besar. Di sana ada syafaat daripada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ia akan jadi syafaat kepada para pembaca, para pengamal, para pentadabbur, para penghafaz. Tapi yang penting bukan sekadar hafaz, bukan sekadar baca, bukan sekadar tadabbur, tetapi mereka yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itu maksud sahabat. Li ashabi, sahabat kepada Al-Quran. Bukan sekadar baca, insya-Allah esok ni Al-Quran ni jadi pemberi syafaat. Sebab ada tuntutan daripada membaca Al-Quran tersebut. Masya Allah. Kemudian, sebab itu sebenarnya antara kelemahan umat Islam hari ini bukan tak pandai baca Quran. Hampir seluruh anak-anak kita dah boleh baca Al-Quran hari ini. Kalau tak di kafar, di sekolah sendiri ada Jekof. Betul atau tidak? Subhanallah. Nak cari yang buta Al-Quran tu dah makin susah generasi hari ini. Tetapi yang bukan buta baca Al-Quran, tapi buta Al-Quran tu masih ramai. Maksudnya kita sendiri pun, ibu-ibu, para muslimat sekalian, untuk tahun baru, antara azam kita adalah ingin belajar tadabbur Al-Quran. Mungkin pada satu ketika kita belajar baca Al-Quran dengan betul. Naik tingkat lebih tinggi, kita baca terjemahan Al-Quran. Kita naik lebih tinggi lagi, iaitu kita belajar tadabbur Al-Quran. Allahu Akbar. Lepas tu, tuntutan selepas tadabbur, iaitu beramal dengan isi Al-Quran. Boleh ke saya nak selit sebelum sambung balik hadis kita ni kan? Contoh ya, pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Dan biasa kita dengar, Nabi pun suruh mulakan sesuatu dengan Bismillah. Nabi pernah tegur seorang kanak-kanak nak makan. Nabi pegang tangan dia, Nabi kata, Samillah, bacalah nama Allah. Iaitu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba kita sebut kalimah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, Penyayang. Dua-dua tu boleh belakalah. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu Akbar. Awal-awal lagi disebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dua nama ini disebut dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa yang puan-puan faham? Muslimat faham? Kenapa kita kena mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebenarnya bila tadabbur maksudnya kita baca tafsir, terjemahan, lepas tu baca tadabbur. Kita akan mengkaji lebih dalam. Dan ilmu saya sendiri bab Al-Quran sangat lemah, sangat sedikit. Sebab antaranya sebenarnya tak boleh ada alasan, bukanlah bidang dalam Al-Quran Sunnah. Tetapi kita belajar, kita dengar ceramah. Sekarang online banyak. Cuba cari dekat internet tadabbur surah Al-Fatihah. Bahkan ada setengah mufassirin, ustaz-ustaz, guru-guru ni, alim ulama ni, Al-Fatihah saja berapa minggu? Tak habis-habis. Bismillah saja tu 2 jam tak habis. Masya Allah. Bila baca tadabbur, boleh cari buku yang sedang disiapkan dan saya difahamkan dah siap. Tadabbur surah Al-Fatihah oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Arwah Tok Guru. Yang mana selalu Tok Guru baca dalam kuliah dia, tafsir dia. Tapi ada pihak yang sekarang sedang berusaha keras untuk membukukan tafsir Al-Quran oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Jadi bukan senang dia orang nak buat tu. Saya pernah jumpa ghostwriter yang buat. Saya jumpa ustaz yang buat tu, yang susun tu, subhanallah, dia kata yang paling mencabar sebab Tok Guru bila dia tafsirkan tu, dia tafsirkan by word, dari sudut nahu, dari sudut bahasa. Dalam dah tu. Ba tu apa, bismi tu apa, dari segi apa ni nahunya, kedudukan. Dan nahu bahasa Arab lebih dahsyat, lebih dalam daripada grammar dalam bahasa Inggeris. Kemudian kisah-kisah yang berkaitan panjang sangat. Kemudian nak alih bahasa daripada bahasa Kelantan ke bahasa Malaysia. Bahasa Kelantan bahasa Malaysia juga ya. Maksudnya kepada bahasa baku kita kan.
Jadi bukan senang, Masya Allah. Tapi akhirnya Alhamdulillah berapa lama juga mereka siapkan baru untuk tafsir Al-Fatihah. Supaya dengan itu setiap kali kita baca surah Al-Fatihah dalam solat, kita lebih menghayati. Kita lebih khusyuk ketika membacanya. Dan bila saat kita sedih, cukup dengan Al-Fatihah kita baca, hati kita mula lapang, hati kita mula sejuk, hati kita mula ada penawarnya. Subhanallah. Okey, kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Cuba perhatikan muslimat sekalian. Biasanya kita bila ucap Bismillahirrahmanirrahim nak mulakan suatu pekerjaan. Nak mula bawa kereta, nak makan dan sebagainya, nak berjalan. Biasa bila saya tanya, kenapa baca Bismillah? Supaya berkat Ustazah. Betul atau tidak? Supaya apa yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah. Sebab bila baca Bismillah jadi ibadah. Betul. Apa yang kita faham ini tak salah, memang betul. Iaitu daripada Bismillah kita dapat sesuatu daripada Allah. Maksudnya kita mengharapkan sesuatu daripada Allah. Pekerjaan kita barakah. Pekerjaan kita diberi pahala. Kita mengharapkan sesuatu. Tetapi dari sudut yang lain, apabila kita mengucap kalimah Bismillahirrahmanirrahim, apa yang perlu kita rasakan adalah rasa syukur. Rasa syukur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kita dapat makan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, kita boleh berjalan ni. Subhanallah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Allah berikan kita kaki. Dan Allah beri pula dengan kasih sayangnya Ya Rahim. Sebab itu nama Allah yang Pemurah dan Penyayang bergandingan. Sebab Allah bukan sekadar beri dengan sifat pemurahnya, tetapi Allah beri kepada kita segala nikmat dengan sifat kasih sayangnya. Allahu Akbar. Dah berapa tahun Allah berikan kita anggota badan? 40 tahun, 50 tahun. Siapa yang menyelenggara tubuh badan kita? Maintenance. Siapa yang buat maintenance? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita luka, badan kita ada proses penyembuhan sendiri. Siapakah yang mengizinkan dan yang menyusun atur semua itu? Allah. Kalau kita beli kereta, kereta sekarang paling lama waranti berapa tahun? 5 tahun. Waranti 5 tahun. Ada tak kereta waranti sepanjang hayat? Tak ada. Paling lama 5 tahun. Itu pun tengok kereta-kereta yang mahal, kereta-kereta yang tertentu. Masya Allah. Kalau kita beli apa lagi? Barangan elektrik, paling lama setahun, 6 bulan. Betul atau tidak? Saya nak tanya, waranti kita berapa tahun? Sepanjang hayat waranti kita. Infinity warranty. Subhanallah. Penyelenggaraan terhadap tubuh badan kita diselenggara oleh Allah secara sempurna. Saya tanya kereta, kalau kita gunakan, kita kena maintenance tu kan. Tukar minyak hitam. Berapa lama? 5,000 km kena tukar. Betul atau tidak? Kalau kita teruskan guna, kalau kita tak tukar, apa jadi? Rosak. Kita telah guna badan kita berapa lama? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Allahu Akbar. Sebab Allah bukan sekadar menciptakan kita dengan sifatnya yang pemurah, tetapi Allah juga menciptakan kita dengan kasih sayangnya. Allah buat dengan secara sempurna. Pernah tak kita nak tidur malam pesan kepada Allah, Ya Allah, tolong pastikan jantungku berdegup dengan baik. Berdegup. Ya Allah, tolonglah Ya Allah bernafas dengan elok. Ya Allah, biarlah saudara darah ni berjalan dengan baik, tak tersekat. Subhanallah, Allah jaga semuanya. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Masya Allah. Kemudian bukan sekadar itu, Allah tundukkan seluruh makhluk untuk kita. Walaupun akhirnya manusia tidak mensyukuri Allah. Apa yang manusia buat? Lautan ditimbus. Lautan ditimbus sekarang ni. Habis langgar semua ekosistem alam. Ditimbus sebab itu, nak bina itu, nak bina ini. Kemudian apa berlaku pada bukit bukau gunung ganang? Ditembus. Masya Allah. Lagi apa lagi? Macam-macam lah. Lautan dan sebagainya dikotori. Allahu Akbar. Sebab apa? Allah Maha Pemurah. Semua itu percuma. Manusia guna dengan rakus. Sebab itu semua itu percuma. Masya Allah. Cuba lihat kehebatan manusia yang Allah ciptakan. Kita tidak ada taring yang tajam. Tapi manusia boleh menjinakkan binatang yang bertaring. Contohnya harimau. Kita rendah saja, tapi Allah beri akal yang bijak. Kita boleh bina bangunan pencakar langit. Kita sendiri kalau melompat pun tak boleh tinggi sangat pun. Tetapi manusia boleh cipta bangunan yang sangat tinggi. Kita pula kecil je manusia ni.
Tapi boleh menundukkan binatang yang besar. Paus biru yang besar pun boleh ditundukkan, dijinakkan. Gajah yang besar pun boleh dijinakkan. Allahu Akbar. Kita manusia tak ada bisa tapi boleh menjinakkan binatang yang berbisa. Iaitu apa dia? Ular. Masya Allah. Sebab apa? Allah berikan apa? Akal yang tidak diberikan kepada mana-mana makhluk. Kita manusia tidak boleh terbang, tak ada sayap. Tapi manusia membina suatu alat yang terbang lebih laju daripada binatang makhluk yang ada sayap, burung dan sebagainya. Dan manusia boleh terbang di langit biru. Boleh terbang dengan laju. Subhanallah, Allahu Akbar. Manusia tak ada insan. Maksud insang. Insang ke insan? Insang. Ji kan? Ikan boleh hidup di dalam lautan. Tapi manusia boleh tak hidup dalam laut? Boleh tak masuk dalam laut? Boleh. Boleh menyelam dengan akal yang bijak. Macam mana nak bekalkan oksigen dah berapa lama. Boleh menyelam ke lautan. Tapi saya nak tanya, ikan boleh tak hidup di atas darat? Tak boleh. Boleh tak harimau tu yang kita jinakkan manusia? Tak boleh. Maksudnya binatang makhluk yang lain hanya hidup sekadar di tempat masing-masing. Kalau gunung itulah fungsi dia. Kalau laut itulah fungsinya. Kalau binatang sekian itulah. Tetapi manusia, Allah berikan kelebihan akal ini, boleh hidup dalam apa jua keadaan, boleh mengawal semua makhluk yang lain, boleh menguasai semua makhluk yang lain. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu, bila kita ucap kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selepas ini satu nak barakah, itu apa yang kita nak daripada Allah. Tetapi besarkan rasa syukur seorang manusia. Bila kita nak minum air, Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya syukurnya Allah izinkan aku minum. Bismillahirrahmanirrahim, nak bercakap, ya Allah syukurnya Allah beri lidah dan aku mampu berkata-kata. Sebab di luar sana ada Allah berikan lidah tapi bisu, tak boleh berkata-kata. Bila kita nak mendengar sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, syukurnya ada telinga dan ada pendengaran. Telinga itu nikmat lain, pendengaran nikmat lain. Sebab ada orang ada telinga tapi tak mampu mendengar. Alhamdulillah Allah beri mata. Semua orang buta pun ada mata tetapi tidak diberi penglihatan. Sebab itu bila nak lihat pun Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur. Nak potong sayur, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nak, betul kita nak barakah daripada potong sayur. Tapi syukurnya Allah izinkan kita potong sayur. Kemudian kita boleh makan nanti. Dan sayur ini beri khasiat. Kita nak start kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Syukurnya dengan namamu, Ya Allah, yang maha pemurah dan maha penyayang, Engkau berikan aku kereta. Bukan sekadar kereta, kereta yang bagus. Kereta yang selamat, kereta baru, tahun baru. Subhanallah. Jadi apabila kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim dengan rasa syukur, Allah berjanji di dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Jadi bayangkan selepas ini insya-Allah, apa pun kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan satu sifat kehambaan, sifat syukur seorang hamba. Kemudian dengan kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, iaitu barakah. Puan-puan, para muslimat sekalian, sebenarnya mana lebih suka, kita memberi ke kita menerima? Kita memberi ke kita meminta? Memberi. Syukur itu kita memberi kepada Allah. Bukanlah memberi apa. Allah tidak layak pun menerima. Kita pun tak ada apa-apa nak beri pada Allah. Soalnya bila syukur, terima kasih ya Allah, dengan namamu ya Rahman ya Rahim, kau berikan aku mampu berjalan. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan tanda syukur. Maksudnya soalnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kita memberi pujian kepada Allah. Allahu Akbar. Dan kita sebenarnya akan lebih bahagia selepas itu. Sebab kita buat sesuatu dengan rasa gembira, bahagia dan syukur. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi. Kita baca keterangan Bismillahirrahmanirrahim. Siti Safiyah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu madu kepada Siti Aisyah. Maka apabila Aisyah mengeluarkan ungkapan yang memberi isyarat penghinaan kepada Siti Safiyah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera menegurnya dan membayangkan betapa besar bencana yang terhasil dari ungkapan kalimah penghinaan yang diperkatakan itu. Jadi begitu besar dosa yang dibawa oleh lidah seseorang yang tidak bertulang ini. Hanya dengan satu kalimah yang mudah sekali diucapkan, tiba-tiba kalimah tersebut telah mampu mencemarkan lautan yang luas tidak bertepi.
Terkadang kita terlalu senang menghitung dan menyebutkan keaiban orang lain. Senang mengumpat, menyebutkan dan mudah menghina orang kerana kita terlupa dengan dosa besar yang dibawa oleh lidah. Tetapi apabila kita mahu berfikir dan merenung sejenak kepada bencana yang diakibatkan oleh lidah, barulah lidah kita rasa tersentak daripada menuturkan perkataan yang keji dan terkutuk itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan biasanya, lidah kita akan menuturkan kesan daripada dua anggota badan, iaitu apa yang mata lihat, kemudian apa yang telinga dengar. Sebab itu, untuk menjaga lidah, kita kena menjaga apa yang mata kita lihat dan apa yang telinga kita dengar. Dan ujian ini lebih berat melalui telefon. Subhanallah. Kita tak jumpa pun orang tersebut, bahkan kita tak kenal, tapi kita boleh mengutuk dia. Sebab apa? Kita tengok ada sesuatu yang viral tentang keaiban, tentang siapa pun. Kita tak pernah jumpa, kita tak pernah ada hubungan apa-apa. Tapi berita itu tersebar dengan begitu cepat melalui telefon. Lalu kita pun berbual dengan suami, kita mengutuk dan menghinanya. Dengan perkataan-perkataan yang keji dan sebagainya. Allahu Akbar. Betul, individu tersebut membuat dosa yang besar contohnya. Membuat sesuatu yang sangat mengaibkan. Bahkan menimbul kemarahan terutamanya orang perempuan kalau isu-isu bab rumah tangga. Menimbul kemarahan sekian-sekian. Tetapi saat itu memang betul. Dia diuji, tapi kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkataan yang keluar pada lidah kita? Sama ada kita mendoakan, Ya Allah, peliharalah keluargaku daripada fitnah seumpama ini. Ya Allah, peliharalah diriku dan ahli keluargaku daripada ujian seperti ini. Ya Allah, berilah hidayah petunjuk kepadanya, Ya Allah. Kadang-kadang kita lihat ada orang dia suka aib orang dibuka. Dia suka. Kena viral ni. Ni sekian-sekian. Suka. Bahkan bila dia baca kejian maki hamun tu, dia lagi suka. Pada muka kau. Dah kena kata. Duduk baca tu, berhari-hari dia baca komen orang saja. Rasa puas hati tengok orang kutuk. Dia tak kutuk. Kata Ustazah, saya tak kutuk. Saya cuma suka je baca mesej-mesej kutukan. Macam mana tu Ustazah? Wallahualam, semuanya akan dihitung dan saya tak tahu bagaimana perhitungan Allah terhadap perbuatan tersebut. Saya tak tahu. Macam mana nak jawab? Selalu orang tanya. Saya tak pernah komen, tapi saya baca komen-komen orang. Saya tanya, seronok tak baca komen orang? Seronok Ustazah, puas hati. Puas hati. Saya memang nak cakap benda yang sama, tapi saya tak cakap. Dah ada orang wakilkan dah. Saya tak tahulah bagaimana kedudukan hati kita ketika itu, bertambah keimanan ataupun semakin kotor, semakin hitam. Allahu Akbar. Di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, tapi untuk melaksanakan pada akhir zaman ini sangat susah, sangat payah, sangat susah. Nabi sebut, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Ustazah, saya bukan buka aib dia, dia yang buka aib dia sendiri. Dia yang share di Facebook, Ustazah. Ya, terpulanglah. Kalau dia buka aib dia sendiri, itu lagi besar dosanya bagi dirinya. Itu di antara disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu antara dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Apabila Allah telah menutup aibnya, dosa yang dilakukannya pada malam hari, lalu ia membukanya pada siang hari, maka itu di antara dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Elok dah Allah tutup aib dia, tak ada orang tahu, tiba-tiba dia sendiri yang buka, dia update dan sebagainya. Malahan dilihat dia berbangga dengan maksiat tersebut, dengan aib yang dia lakukan. Dan dia mempertahankan lagi sekian-sekian, maka itu adalah dosanya. Jadi janganlah kita memanjangkan dosa tu, share sama-sama, kita pula ada bahagian dosa kita yang lain. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita lebih berhati-hati dalam bab menjaga lidah kita. Sekarang lidah tak bersuara ya, lidah hanya menulis, mencatat, menulis saja, tak bersuara. Tetapi apabila kita mahu berfikir, merenung, okey, kita dah baca tu. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bab menjaga tangan, ada menyebutkan bahawa apa yang ditulis oleh seseorang itu sama dengan diucapkannya dengan lidahnya. Maka jangan seseorang itu menulis dengan tangannya sesuatu yang tidak boleh diucapkan oleh lidahnya. Nah, pada zaman sekarang ini, masuklah dalam hal ini komunikasi melalui SMS, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Itu semua dikira sama dengan ucapan lidah yang mesti dipertanggungjawabkan. Jadi kita mesti berhati-hati menggunakan kemudahan alat komunikasi yang canggih ini. Subhanallah. Tajuk ni sekadar itu. Tetapi kupasannya amatlah mendalam. Ada ramai orang yang bertanya soalan ini. Soalan tentang Ustazah, saya tak cakap tapi lintasan hati.
Bila baca tu kan, hati tu bercakap-cakap je. Hati tu geram tapi dalam je tak keluar kat mulut. Subhanallah. Jadi dalam bab ini kita rujuk kepada pertanyaan yang sama pernah ditanya kepada Rasulullah daripada para sahabat sekalian. Allahu Akbar. Satu ketika turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Allah akan menghitung segala-galanya, bahkan apa yang terlintas di hati. Apa yang terkandung di dalam hati pun Allah Maha mengetahui dan Allah akan menghitungnya. Kemudian sahabat Nabi pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi bertemu dan kisah ini dicatat di dalam kitab Riyadhus Salihin. Sahabat-sahabat Nabi pergi bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak mampu. Ya Rasulullah, kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Menangis-nangis sahabat Nabi pergi jumpa Rasulullah. Rasul tanya, apa yang kamu tidak mampu? Iaitu wahyu yang turun sebentar tadi tentang berkenaan Allah akan menghisap, menghitung segala-galanya, termasuk apa yang terkandung di dalam hati. Kami tidak mampu ya Rasulullah. Kami tak mampu nak mengawal hati kami untuk berkata-kata. Lidah tu mampu kawal lagi, tapi lintasan hati, betul tak tuan-tuan puan-puan? Tak ada tuan-tuan, muslimat sekalian. Kita pergi rumah orang melintas macam-macam. Ya Allah, sawang. Berapa lama ni? Sawang kalau macam ni punya gaya 2-3 bulan tak bersihkan ni. Lintasan hati mula tak cakap. Bila duduk tu kan nampak rasa lain ni. Kapet ni macam lama tak ni. Nampak abor atas almari dia. Ya Allah, tak pernah ni buku ni. Aku ni nampak tak pernah baca ni, berabuk ni. Nampak semua. Allahu Akbar. Maksudnya apa yang kita lihat akan jadi lintasan hati. Kalau kita kuat, biar dalam hati je, tak terkeluar pada lidah. Tapi mungkin akan terkeluar sebulan selepas itu. Kan? Ada orang puji-puji. Saya sukalah tengok Hajah tu kan. Kemah je pakaian dia. Pakaian memang nampak kemah. Saya dah pergi dah rumah dia. Ya Allah. Lain. Dia kat rumah lain. Rumah dia. Saya tak nak cakap panjang nanti mengumpat. Tapi dah mula dah mengumpat. Kata. Masya Allah. Mungkin lepas sebulan, lepas 2 bulan. Kadang-kadang itu. Dah tahan, dah rasa okey ni. Tak cerita kat suami ni. Tapi mungkin ada di sana usaha yang tak berhenti oleh syaitan dan iblis. Supaya apa yang terlintas di hati kita akhirnya keluar. Akhirnya kita menceritakan tentang aib saudara kita itu tanpa sengaja. Allahu Akbar. Okey. Jadi, Masya Allah. Lintasan hati, bagaimana hukum dia? Sahabat bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baca tentang ini dalam kitab nasihat iman, nasihat wasayal iman, nasihat iman. Kemudian sahabat mengadu pada Rasulullah, menangis-nangis, ya Rasulullah, aku tidak mampu ya Rasul untuk menjaga, kami tidak mampu. Lalu Rasul jawab apa? Adakah kamu ingin menjadi seperti mana kaum Yahudi Bani Israel yang memilih untuk taat ini dan tak mampu ini? Kan Bani Israel bila diperintahkan sesuatu, ya. Ada yang dia tak suka, kami tak mampu, kami tak nak. Memilih-milih untuk taat. Ada yang nak taat, ada yang tak nak. Mengikut hawa nafsu untuk taat. Begitu juga dengan perintah larangan. Ada yang tinggalkan, ada yang tak nak. Mengikut hawa nafsu. Sedangkan apabila turun satu perintah, sifat orang mukmin ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nabi ingatkan sahabat Nabi dengan perkataan seumpama itu. Lalu sahabat Nabi terdiam. Kemudian sahabat Nabi balik. Memohon taubat dengan Allah. Menangis-nangis di malam hari. Buat solat taubat. Dengan banyaknya dosa daripada lintasan hati. Allahu Akbar. Begitulah keadaan para sahabat. Tapi esokkan itu Nabi panggil kembali sahabat-sahabat Nabi. Wahai para sahabat-sahabatku, sesungguhnya asbab kamu mengadu merintih kepada Allah, maka malaikat Jibril datang menyampaikan kepadaku sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya apa yang terlintas di hatimu belum dicatat, melainkan apa yang keluar pada lidahmu. Allahu Akbar. Itu satu bentuk rahmat yang begitu besar. Hadis itu ada ditulis dalam kitab Wasayal Iman. Itulah mafhum daripada hadis tersebut, yang mana Nabi kata, gembiralah wahai para sahabatku, sesungguhnya rintihan kamu, kesedihan kamu, Allah telah memberi jawapan daripada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Kemudian Nabi SAW bersabda yang mafhumnya ialah, apa yang kamu lintaskan ke dalam hati kamu belum dicatat. Belum, pena tu belum, maksudnya belum diangkat untuk dicatat, kecuali apa yang terkeluar pada lidah kamu. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu juga ayat yang ada kaitan dengan pertanyaan sahabat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku membebani kamu melainkan mengikut kadar kemampuan. Siapa yang mampu untuk mengawal lintasan hati?
Kita balik rumah tengok suami banyak dan lintasan hati. Ya Allah, dia ni balik. Ingat dia je penat. Contoh. Masa tu tengah bawa air tu. Bang, awak nak air? Ya, bawa air. Ya Allah, ingat dia je ke penat. Tak pernah dia nak angkut air. Tak nanya air. Contohlah, contoh. Kan? Subhanallah. Dalam buat baik ada lintasan hati yang tidak baik. Bos panggil. Siti, datang sekejap. Asyik nama Siti je, minta maaf ya. Siti, sekejap. Ya bos, senyum tu. Ya bos, ada apa-apa? Dalam hati, ya Allah, dia ni, orang tua ni bila nak pencing. Sebab apa? Bos ni selalu menyakitkan hati kita contohnya. Tapi muka senyum. Muka senyum. Apa yang dituturkan pun baik. Bos, ada apa ya? Apa-apa yang saya boleh tolong? Dalam hati lintasan lain. Tengah bercakap dengan orang. Orang cerita masalah. Muka tu baik. Ya Allah, kesian. Jadi nanti bila nak sudah ni? Dia ni tak faham ke aku ni? Kerja. Tapi ya Allah, siannya. Masya Allah. Memang kau ni sungguh tabah lah. Ya Allah, serabutnya dia ni. Tak habis-habis cerita masalah. Allahu Akbar. Apa-apalah kan. Tetapi subhanallah, jangan sampai ia terkeluar pada lidah. Dan jangan sampai ia keluar pada memek muka. Lepas dah orang tu balik, orang tu pergi kan. Lepas tu dia pun tu cakap, aku sebenarnya bukan nak dengar sangat cerita dia tu. Bagi aku masalah tu remeh je. Tapi masa depan dia, ya Allah beratnya ni. Akhirnya terkeluar pada lidah tu, pergi cakap pada orang tu. Aku rasa buang masa sungguh lah dengar masalah dia tu. Masalah remeh macam tu pun nak ni. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kita diuji dengan lidah yang bercabang seperti ini. Allahu Akbar. Kuatkanlah hati kita untuk menyimpan. Jangan sampai keluar pada lidah. Apabila keluar pada lidah, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat yang mencatat. Okey, seterusnya iaitu tentang hadis yang ke-26. Sebenarnya tinggal berapa minit saja lagi nak pukul 2. 5 minit saja lagi. Tapi kita baca juga ya. Ikut semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalama bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Rawahu Tirmizi, riwayat Tirmizi. Subhanallah. Dua-dua hadis ni sangat menggerungkan kita. Tadi pasal lidah, Sayyidatina Aisyah bukan sebut perkataan keji, sumpah seranah, hanya sebut pendek. Kalau direndam dalam lautan boleh membusukkannya. InsyaAllah untuk tahun 2020 ini kita berniat. Untuk bukan sebab tahun 2020, hari-hari berniat. Supaya kita boleh menjaga lidah kita dan tangan kita daripada menyakiti diri orang lain. Sebab setiap kali kita sedang menyakiti orang lain, kita sedang menyakiti diri sendiri. Apabila kita menzalimi orang lain, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Apa maksud Rabbana zalamna anfusana? Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami sedang menzalimi diri kami sendiri. Sebab setiap kali kita buat dosa, kita dicatat melakukan dosa dan kita menzalimi diri sendiri. Contoh, kalaulah saya kan, kalau ada satu rotan, lalu saya pukul badan saya. Nampak saya buat apa? Menzalimi diri saya. Betul tak? Saya pukul-pukul sampai berdarah. Ustazah, kenapa? Pukul lagi. Saya buat dosa. Maksudnya setiap kali kita melakukan dosa, kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita sedang dicatat dosa. Dan na'udzubillah, kalau kita meninggal dalam keadaan tak sempat bertaubat, memang kita sengaja menghumbangkan diri kita ke dalam azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istilah bila kita minta ampun dengan Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Iaitu kita telah membebankan diri kita dengan dosa maksiat. Itulah bentuk kezaliman yang dahsyat. Allahu Akbar. Tapi kita rasa zalim ini bila buat sesuatu penyakit,
menzalimi diri bila sakit. Tapi kezaliman yang hakiki adalah apabila kita menimpakan kepada badan kita ini dosa maksiat. Lalu dicatat bagi badan kita itu dosa-dosa. Itulah bentuk kezaliman kita terhadap diri kita. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sentiasa bernekat supaya tak menzalimi diri sendiri. Okey. Yang bermaksud, hadis ini bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya banyak bercakap selain dari berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras, dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Sekali lagi kita ulang. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperbanyak bercakap selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya banyak bercakap selain dari zikir kepada Allah Ta'ala itu adalah menyebabkan hati seseorang jadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang berhati keras. Na'udzubillah min zalik. Dan memang ada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak berkata-kata itu mendatangkan banyaknya salah, dan banyaknya salah itu akan mendatangkan banyaknya dosa, dan banyaknya dosa itu akan mengeraskan hati. Allahu Akbar. Jadi disebut dalam hadis ini ialah percakapan selain daripada zikrullah. Jadi seorang penceramah contohnya memang kena bercakap. Kalau datang minta maaf, saya tak nak bercakap banyak ya, takut berdosa. Saya kena banyak berzikir, jadi memang tak berceramah lah. 2 jam dia minta berceramah, memang tak boleh berhenti. Itu amanah, kena sampai 2 jam. Saya nak tanya, kalau kita membebel, kita marah anak, tegur anak, itu kira zikrullah ke tidak? Tapi kalau yang kita nasihatkan itu mengingatkan kepada Allah, maka itu zikrullah lah. Ya Allah, jagalah solat di awal waktu. Kenapa lambat sangat solat ni? Mak nak pesan ni. Pak, senang cerita dengar ceramah Ustaz Azman. Contohlah. Apa-apalah tak reti nak kupas kan? Jadi insya-Allah kalaulah yang kita bebel hari-hari itu benda yang manfaat untuk dunia dan akhirat, untuk akhirat terutamanya, maka ia jadi bentuk zikrullah. Kalau kita zikrullah ini apa-apa perkataan, ucapan yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, masya-Allah. Semua itu dicatat sebagai zikir. Masya-Allah. Samalah juga dengan kita membaca Al-Quran, zikrullah, istighfar, semua itu zikrullah. Solat juga adalah bentuk zikir. Sebab itu firman Allah di dalam Al-Quran, dirikanlah solat untuk mengingatiku, li zikri, untuk mengingatiku. Masya Allah. Jadi insya Allah selepas ini kita cubalah mengurangkan borak-borak kosong. Kadang tu tak ada apa-apa pun, jom jumpa. Kenapa ya? Saja nak borak-borak. Kan seronok kan? Nak borak siapa? Siapa kau dengar tak cerita pasal tu? Dah start seorang, memang tak puas lah. Makin sedap. Masya Allah. Ada orang tu memang dia kaki borak. Bila dia datang, cerita apa? Orang dah tahu, mesti ada cerita. Dia ni memang tak kuing-gusi lah. Ada je idea dia. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Jadi kita bimbang kalau kita mempunyai sifat-sifat seumpama itu. Tapi kalaulah ada cerita yang baik-baik, tak ada masalah. Saya nak cerita kisah Nabi ni. Semua lagi kisah Nabi. Ya Allah, kau ni aku nak ringan-ringan je lah. Janganlah sesatkan fikiran. Na'udzubillah min zalik. Janganlah berat-berat. Kita nak borak biasa je. Saya nak cerita kisah pengorbanan sahabat Nabi ni. Nak dengar tak? Ya Allah, kau ni. Itu ceramah. Kita tak nak ceramah. Jangan sampai kita tak sedar kita meremehkan kisah-kisah Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi. Takut bukannya sekadar itu dicatat dosa. Kita seolahnya menghina ataupun meremehkan. Jadi yang bahayanya hari ini, borak kosong di telefon ni. Seorang je yang mula dulu. Korang ingat tak dulu ni? Ya, panjang. Dia dah berhenti dah. Orang pula sambung. Masya Allah. Borak kosong pasal apa? Pasal menu makanan. Pasal resepi. Okey, resepi. Sedapnya. Macam mana nak buat ni? Tanya beria. Tapi dah setahun tak buat lagi. Tapi kalau dia tanya resepi tu, betul-betul dia nak buat, akhirnya dia masak, maksudnya bukan kosong. Bukan kosong, berisi. Akhirnya balik dia masak, suami bahagia, anak bahagia, dapat pahala. Tapi ada orang, memang dia tak niat pun nak buat. Dia tanya banyak-banyak, dia tak niat pun nak buat. Tapi dia suka borak.
gitu gini. Masya Allah. Maka di sini hadis ini mengingatkan bercakap sesuatu yang lara, yang sia-sia, yang tidak diberi pahala. Maksudnya bercakap ni ada 3 kategori. Bila bercakap dapat pahala apa-apa yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua duduk tengah-tengah, sia-sia. Pahala pun tak, dosa pun tak. Tetapi yang sia-sia ini juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyaknya sia-sia ini dia jadi lara, ada dosa dalamnya. Yang ketiga iaitu memang nampak sangat berdosa, iaitu bila mengumpat, mengeji, menghina, buka aib orang dan sebagainya. Tetapi yang duduk tengah-tengah ini ia lebih cenderung kepada yang ketiga, bukan cenderung kepada yang pahala. Maksudnya ia syubhah, dia tengah-tengah. Jadi insya-Allah kita cubalah mengurangkan. Lebih baik kita banyakkan diam. Terutamanya waktu makan. Saya kan kadang-kadang lepas ceramah sediakan makan. Masa itulah orang tanya saya banyak soalan. Sampai nak tercekik saya. Sebab masa tu je peluang dia orang nak borak dengan saya kan. Ustazah, anak-anak macam mana? Saya suruh. Anak-anak okey. Ni. Lepas tu kan. Dia tak apa. Yang bertanya ringkas je soalan. Anak-anak macam mana? Yang nak nerangkan ni panjang. Anak-anak okey. Yang kecil ada pengasuh jaga ni. Kita ni bila nak habis ni lelah rasa. Kadang tu saya terus cakap, minta maaf ya, saya nak makan dulu boleh? Oh, minta maaf Ustazah. Masa ni je boleh borak dengan Ustazah. Memanglah makcik-makcik. Sebab itu makruh kan bercakap masa makan. Masa makan yang mati makan. Masya Allah, subhanallah. Sebab apa? Ia boleh mengganggu orang yang makan. Boleh mengganggu suasana. Kadang ibu-ibu masa itulah kita nak marah anak. Janganlah di meja makan marah anak. Kan? Bila meja makan anak pun makan. Seronok tak dapat makan? Seronok. Itulah. Tadi tu mak marah tu. Bukan apa ya. Mak sayang ya. Sekarang mak bagi makan. Sedap tak mak? Ya Allah, diungkit balik. Lepas ni jadilah anak yang baik. Tengok. Macam mana pun kau buat perangai. Mak masak sedap juga. Anak tu dah hilang selera. Dah sampai kat tekak dah. Ya Allah. Maksudlah nak sebut kebaikan kita, pengorbanan kita. Masa itulah nak sebut kesilapan dia. Ya Allah, di meja makan ini sedang menghadap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kita mengotori suasana tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Dah 25 minit. Saya tahu puan-puan sekalian bekerja. Kan? Waktu bekerja, waktu cuti hari Jumaat sampai 2.45 ya. Jadi sempatlah ni nak solat, nak zikir lagi, Masya Allah. Hari Jumaat banyakkan selawat, insya Allah antara ibadah khusus pada hari Jumaat. Masya Allah, sebagai kesimpulannya para jemaah sekalian, bagaimana ya doa untuk kita menjaga lidah kita. Ada orang tanya, Ustazah macam mana ya nak bercakap supaya bila kita bercakap orang dengar. Saya ni anak pun tak nak dengar dia cakap. Ustazah bercakap semua orang dengar. Memang ada makcik tu tanya saya macam tu. Tanya depan. Macam mana Ustazah nak suruh orang boleh dengar? Macam Ustazah lah kan. Ustazah ceramah saya dengar. Sejam saya dengar. Saya kata. Saya pula jawab macam ni. Puan. Alhamdulillah saya dijemput orang berceramah. Saya nak, orang nak saya bercakap, saya bercakap. Tapi belum tentu juga anak saya nak dengar apa yang saya cakap. Dan belum tentu juga suami saya nak dengar. Belum tentu juga adik-adik saya nak dengar. Sebab apa? Sebab ini adalah satu penyampaian. Dan satu yang kedua, puan tak kenal saya, perangai saya yang sebenar, aib saya. Tapi ahli keluarga saya tahu perangai saya. Anak saya tahu, suami saya tahu hakikat diri saya. Sebab itulah Allah lah yang menjaga aib saya sampai orang boleh dengar, orang boleh rasa terasa hati dan sebagainya. Itu pun kita asbab sahaja. Tapi bila ditanya apa doa, bacalah doa yang melampahkan hati tu. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, pemudahkanlah urusanku. Banyak urusan kita ni. Kalau kita tak minta dengan Allah dipermudahkan urusan kita, lalu kita rasa urusan kita tu tak mudah, kita bimbang ia satu tipu daya, yang mana kita rasakan asbab diri kita lah urusan semua mudah. Sebab kita bijak, sebab kita pandai, sebab kita ada kedudukan, sebab sekian-sekian. Tapi bila kita selalu doa dengan doa ini, ya Allah pemudahkanlah urusanku. Bila ada urusan yang selesai, Alhamdulillah Allah pemudahkan urusan. Selalu merasakan Allah yang mempermudahkan. Sampai ketika kita tidak bergantung. Kita memang akan minta tolong dengan manusia. Minta tolong berbeza, bergantung lain. Kalau orang itu nampak kebergantungan pada manusia itu terlalu kuat, sampai dia kata, ya Allah terima kasihlah mujulah kau ada, mudah urusan aku. Dia letakkan manusia nombor satu, Allah nombor dua. Na'udzubillah min zalik. Jadi amalkanlah doa tu yang semua kita hafal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri.
permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami kata-kataku. Satu lagi, kalau saya baca ayat ni, saya boleh rasakan, sebab ini adalah firman Allah ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan belenggu yang mengikat lidahku. Sebab untuk kita zikrullah, ada perkara yang membelenggu lidah kita, iaitu dosa daripada lidah kita sendiri, yang membuatkan lidah kita berat untuk zikrullah. Yang kedua, syaitan, nafsu dan sebagainya, membuatkan lidah kita tidak diringankan oleh Allah untuk berzikir. Masya Allah. Sebab itu, belajar daripada hadis ini juga, iaitu satu amalan doa yang selalu disebut-sebut, tapi kita sebut lagi hari Jumaat yang mulia, supaya kita tetap istiqamah. Doa yang diajarkan kepada Zaid bin Ahrisah oleh Rasulullah SAW. Wahai Zaid, aku sangat mencintaimu, wahai Zaid. Aku sangat mencintaimu. 2 kali Nabi sebut. Aku sangat mencintaimu, wahai Zaid. Demi Allah, aku mencintaimu. Maka janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap kali selepas salat. Masya Allah. Apa doa tu? Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah daku dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu, dalam mensyukurimu, dan bantulah kami dalam memperindah dan memperelokkan amal ibadahku. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu untuk zikrullah. Kita sangat lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu untuk jadi hamba Allah yang bersyukur dalam apa juga keadaan. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu untuk memperindahkan akhlak kita, memperindahkan amal ibadah kita. Sebab itu perlu beramal dengan istiqamah doa ini, bukan sekadar lepas solat, tapi banyak-banyakkanlah. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku. Jadi isteri yang solehah, jadi ibu yang misali, jadi anak yang solehah, dan sebagainya, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, dirahmati, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di majlis di sini, insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.